yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Ayahanda Pengerusi Majlis selaku orang yang mempengerusikan majlis. Yang saya hormati Imam Besar Masjid At-Taqwa. Yang saya hormati Bilal Masjid At-Taqwa, Ahli Jawatan Kuasa Masjid At-Taqwa Miri Sarawak. Yang saya hormati imam muda senior saya ataupun sahabat saya, imam muda Ustaz Syarafuddin, atau nama famous dia dalam Astro Oasis, Imam Muda Habis Syarah. Jadi lain sikit nama dia, Imam Muda Habis Syarah. Dan seterusnya imam-imam dan Bilal ada kata ada di hadapan saya. Dan hadiran kita seorang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah saya mulakan dengan zikir-zikir supaya kita mengerti Allah yang Maha Esa, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang merupakan nama-nama Allah yang 99. Kenapa saya bawakan zikir itu? Kalau sesiapa imam-imam yang di hadapan saya ada tengok Astro Oasis, tengok rancangan Medan Imam Muda kapsul apa semua, zikir ni memang tak lari dengan rancangan Imam Muda. Sebab apa? Bila nak singkirkan imam muda je lagu ni. Bila nak singkirkan imam muda je, background lagu ni mundur pergi ke depan. Ustaz Datuk Hasan Mahmud Al-Hafiz akan keluar background lagu ni. Saya dengan hormatnya mempersilakan imam muda Ali, imam muda Azlan ke depan. Ini nak singkir imam muda. Kuasa veto dekat Ustaz Hasan. Tapi hari ini kenapa saya bawakan zikir ini sebenarnya? Bukan nak singkirkan imam mana-mana. Jangan salah faham. Saya bawakan sebab kita, kalau boleh kita kena sentiasa berzikir, kena mengingat Allah setiap masa. Walaupun kita sibuk, macam mana kita kerja sekalipun, macam mana masa kita dengan family sekalipun, macam mana masa kita dengan sahabat sekalipun, macam mana masa kita spend seharian kita 24 jam, kurang-kurang 5 waktu kena sembahyang. Itu yang wajib. Selain daripada yang wajib, kita buat juga solat sunat qabliyah, ba'diyah. Itu yang sunat. Kalau nak afdal lagi, pagi-pagi hari start dia lepas syuruk, habis waktu subuh apa semua, kita mulakan dengan duha. Sekarang ni famous lah, kumpulan UNSC pun dah buat lagu duha. Senang orang nak baca doa duha. Siapa yang, kalau saya rasa, saya pasti imam-imam dah hadapan saya tahu doa duha macam mana. Lebih kurang macam ni lah. Kalau saya salah, betulkan saya. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika nenek, permudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Itu maksud dia. Yang Arab dia saya kurang fasih, jadi saya takut tersalah sebut, jadi saya tak sebut. Banyak sekarang kita medium-medium untuk mengajar agama ini, kita
gunakan. Sebab kita banyak orang, kita ada remaja, kita ada belia, kita ada budak-budak sekolah menengah, kita ada pelajar universiti, kita ada orang-orang yang dah makan garam banyak. Macam yang depan-depan saya ni dah makan garam banyak. Saya baru 26 tahun makan garam. Jadi sebab tu alhamdulillah kalau imam-imam, tuan-tuan imam tengok saya kat sini, alhamdulillah masih sihat. Sebab apa? Kurang makan garam. Jadi kalau dah terlebih makan garam tu macam-macam penyakit ada. Kita ada kencing manis, darah tinggi, diabetes, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, apa lagi penyakit, gaul, asma, angin hama, macam-macam. Semua itu bermula daripada pemakanan. Pemakanan tak jaga, bahaya. Jadi saya pun selalu nasihat diri saya pun dah ada orang rumah yang jaga saya. Bukan yang ni ini bukan saya. Orang rumah saya kat KL. Marah orang rumah saya kalau tahu ni. Orang rumah saya kat KL, nama dia Wan Fatimah. Jadi nama dia apa? Farina pun dia kenal zaujah saya. Sebab dalam Facebook dia tengok gambar isteri saya tengok gambar dia, jadi kenal. Saya pun dengan suami dia bukan orang lain, kawan. Jadi perkara-perkara ini perlu kita ambil kira. Saya diberitahu oleh Imam Muda Syarafuddin untuk memberi sedikit perkongsian pasal macam mana menjadi imam. Jadi saya tahu semua imam di hadapan saya ni dah hebat-hebat, dah memang terbaik, terulung, tercemerlang dalam menjadi imam. Tapi biasa kita pergi mana-mana masjid, kita kena tahu, kita kena ambil satu inisiatif kita sebagai imam untuk memperbaiki gaya, cara ataupun pembawaan kita macam mana nak jadi imam. Maafkan saya sebab saya bercakap bagi atas kapasiti saya sebagai seorang imam muda dan sebagai seorang jurutera, saya campur sekali. Sebab bagi saya, kalau dulu orang cakap imam ni tugas dia hanya mengimamkan solat, tugasnya hanya dipanggil bila ada kenduri nak baca doa selamat, tugas dia bila nak ada baca ayat Yasin malam Jumaat, itu tugas dia. Tugas dia kalau ada orang meninggal, kematian, baru nak panggil baca talqin lah, mandikan mayat, itu tugas imam. Tapi sepatutnya imam ini dia perlu luaskan skop tugasan dia lebih daripada apa yang saya baru sebutkan sebentar tadi. Imam ini perlu turun padang bukan sahaja dalam bidang agama, bidang politik, bidang sukan, bidang kemasyarakatan, bidang apa-apa saja yang menyentuh tentang remaja, belia, dewasa, agama, orang-orang yang berpengalaman, orang politik. Kita perlu dekat dengan diorang supaya kita boleh bagi tahu apa yang kita tahu. Bukan maksud saya untuk mengajar kita berpolitik, tidak. Tapi kita perlu dekat dengan orang politik sebab diorang ada kuasa, diorang ada tanggungjawab, diorang ada power untuk membuat keputusan. Contoh macam Sarawak, saya ambil contoh. Kita ada macam-macam YB yang daripada Barisan Nasional, kita ada YB daripada Barisan Pembangkang. Jadi diorang ni kadang-kadang dia buat keputusan berdasarkan nasihat-nasihat daripada orang-orang di bawah dia. Kalau nasihat tak betul, keputusan tak betul. Kalau nasihat betul, keputusan betul. Jadi dia pun nak buat keputusan itu bukan senang. Dia kena minta pendapat ini, pendapat sana, pendapat sini, pendapat situ, baru dia buat keputusan. Jadi kita sebagai imam ni sepatutnya kita sendiri yang menasihati YB kita dalam membuat keputusan. Itu salah satu tugas imam yang di luar skop tugas itu. Kedua, kita perlu turun padang bersama dengan belia, bersama dengan masyarakat. Itu yang kedua lah. Biasalah kalau majlis orang kahwin, orang jumpa, kita datang. Majlis-majlis belia nak ada sambutan-sambutan majlis yang bukan melampaui syarat, melampaui batas ataupun syariat, kita pergi bacakan doa, bagi sedikit perkongsian kepada belia-belia kita supaya orang faham apa sebenarnya Islam, apa sebenarnya iman, apa sebenarnya ihsan, supaya orang boleh tahu konsep-konsep ini dan orang masukkan dalam diri mereka, supaya remaja-remaja kita ini tidak terbawa-bawa dengan perkara-perkara dunia yang menyesatkan. Saya tak cakap dunia itu sepenuhnya menyesatkan, tidak. Saya cakap dunia itu ada perkara-perkara yang boleh menyesatkan kita dan boleh membawa kita ke jalan yang tidak betul. Yang kita jalan yang sebenar-benar jalan adalah jalan kita ke syurga.
jalan kita mencari akhirat, jalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang jalan yang satu yang patut kita ikut. Tapi bukan bermaksud jalan itu kita patut hanya jalan tegak tanpa memandang dunia, sehingga kan dunia ditinggalkan, sehingga kita jadi imam yang hanya semata-mata akhirat, dan kita tidak memberi apa-apa impak, kita tidak memberi apa-apa kesan kepada masyarakat di sekeliling kita. Itu kita tak nak. Kalau boleh kita nak imam tu kalau datang masjid, semayang, makmum tengok dengar, bila makmum balik dia akan teringat-ingat apa yang dibacakan oleh imam itu. Dia akan ingat apa yang dikongsikan oleh imam itu. Jadi kita nak imam yang tu. Dan kalau boleh, imam-imam ini dia perlu bawa satu pendekatan bahawa dunia perlu cari juga. Tapi bukan kita nak mengejar kekayaan tidak. Allah cakap dalam Quran bahawa kekayaan itu bukan perlu dicari. Aku yang bagi kat korang, aku yang bagi kepada semua hamba aku rezeki. Kalau ustaz tu rezeki dia tinggi, dia kaya, itu rezeki dia Allah bagi. Kalau ustaz tu kurang sikit sebab dia terlalu mengejar akhirat sampai dia tinggal dunia, Allah pun tak naklah bagi rezeki kat dia sebab dia tak cari. Jadi dapatlah ustaz yang miskin, ustaz yang sengkit, tak ada duit. Bukan saya nak salahkan ustaz-ustaz ni, tapi ada golongan-golongan yang hanya mengejar syurga tanpa mengira dunia. Sampaikan tinggal anak bini lama 3 bulan tak beri nafkah. Sampaikan tinggal rumah, keluar rumah untuk Islam tapi tak beri nafkah. Nafkah kat isteri, nafkah kat anak-anak, nafkah dekat